Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita membahaskan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Muhaddith Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung pembahasan kita, iaitulah membahaskan pada kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Jadi kita telah selesai sebelum ini membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan sudah tentulah kita nak mengetahui pula berkenaan dengan Nabi yang seterusnya, iaitulah Nabi Hud alaihi salam, yang merupakan antara satu rantaian berterusannya rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada penduduk bumi, itulah manusia secara umumnya. Baik. Baik, kalau kita tengok dalam kitab kita ini, baik, dalam ringkasan, kalau dalam ringkasan memang Syekh Ahmad Al-Khani memang sangat ringkas lah. Kisah berkenaan Nabi Nuh alaihi salam ni sangat ringkas. Jadi sebab itu kita rujuk terus pada kitab asal untuk kita mengetahui kisah Nabi Hud alaihi salam ini dengan lebih terperinci. Baik. Qissah Hud alaihi salam. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Hud ibn Shalikh ibn Arfakhshad ibn Sab ibn Nuh alaihi salam. Jadi sosok yang kita nak bincangkan ini, beliau ialah Nabi Allah Hud ibn Shalikh ibn Arfakhshad ibn Sam ibn Nuh alaihi salam. Di nama beliau yang disebutkan oleh ahli sejarah Islam, sejarawan Islam, Hud ibn Shalikh ibn Arfakhshad ibn Sam. Maksudnya dalam satu riwayat yang masyhur daripada sejarawan Islam, nasab beliau sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam melalui Sam bin Nuh. Maksudnya antara Nabi Hud alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam dikatakan ada lebih kurang 3 datuk lah, ataupun 3 bapa. Jadi antara Nabi Hud dengan Nabi Nuh maksudnya ada 3 generasi datuk lah, ataupun generasi bapa. Itu satu riwayat. Wa yuqal, dan dikatakan juga, ada juga riwayat ataupun riwayat daripada muarrikhin, sejarawan Islam, innahu, dan Nabi Hud alaihi salam beliau ialah Abir ibn Shalikh ibn Arfakhshad ibn Sam ibn Nuh. Baik, ini satu lagi nasab yang dinisbahkan kepada Nabi Hud. Beliau ialah Abir. Abir, yang ini yang ada dalam riwayat-riwayat Ahlul Kitab, merujuk kepada Nabi Hud alaihi salam, iaitulah Abir. Dan dikatakan Abir ini jugalah merupakan nama, maksudnya asal bagi nama datuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita translatekan Abir ini ke dalam bahasa
Inggeris ataupun bahasa yang maksudnya yang digunakan oleh mereka yang berbahasa Inggeris, mereka akan maksudkan Abir ini adalah Hebrew, Hebrew. Jadi merujuk kepada nama yang dinisbahkan kepada salah satu datuk Nabi Ibrahim, dan juga nama yang dinisbahkan kepada Nabi Hud alaihi salam. Wallahu taala a'lam. Tetapi kalau kita buka di dalam Old Testament, tidak ada riwayat ataupun tidak ada kisah berkenaan dengan Nabi Hud alaihi salam. Dan satu faedah yang penting, Nabi Hud alaihi salam antara nabi yang tidak disentuh oleh riwayat-riwayat di dalam Ahlul Kitab ataupun riwayat-riwayat Israiliyat ataupun dikatakan dalam riwayat Old Testament. Jadi itu antara satu perkara yang perlu kita tekankan, menunjukkan kesyumulan Al-Quran. Jadi Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Hud alaihi salam dengan penjelasan yang mengenyangkan, dan juga tidak jika nak dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh riwayat Yahudi dan Nasrani, maka kita takkan temuilah. Cuma ada dinisbahkan Abir itu dikatakan itulah salah seorang moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita tak tengok kat situlah, kita tak ambil serius lah dekat situ. Cuma kita nak bagi tahu sekadar satu maklumat lah kan. Jadi dalam satu riwayat lagi disebutkan apa? Abir. Yakni Hud ini, Nabi Hud alaihissalam, nama beliau juga Abir. Ibnu Shalih, Ibnu Arfakhshad, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Ini satu riwayat. Sebab itu Imam Ibnu Katsir kata wa yuqal. So mabni li majhul di sini, wa yuqal maksudnya ada juga dikatakan. Pendapat sejarawan mengatakan Nabi Hud itu ialah Abir Ibnu Shalih. Maksudnya nama lain bagi Nabi Hud ialah Abir bin Shalih Ibn Arfakhshad Ibnu Sam Ibn Nuh. So dia tak lari daripada nasab yang pertama. Wa yuqal yang ketiga, wa yuqal Hud ibn Abdullah ibn Rabah ibn al-Jarud ibn Ad ibn Aus ibn Iram ibn Sam ibn Nuh alaihi salam. Satu lagi riwayat sejarawan ataupun ahlu nasab mengatakan Nabi Hud alaihi salam nama dan nasab beliau ialah Hud ibn Abdullah ibn Rabah ibn al-Jarud ibn Ad ibn Aus ibn Iram ibn Sam ibn Nuh alaihi salam. Zakarahu Ibnu Jarir. Yang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Baik. Kalau kita tengok yang nasab yang ketiga ini, dia adalah nasab yang agak tidak masyhur, tetapi disebutkan oleh sejarawan. Kalau kita tengok Hud Ibnu Abdullah. Hud Ibnu Abdullah. Kalau kita tengok yang awal, yang nasab yang awal yang kedua, Hud Ibnu Shalih. Ibnu Rabah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Ad, maksudnya dia menunjukkan kepada kita betapa bertambahnya bilangan bapa ataupun generasi antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud itu bertambah. So kalau kita tengok nasab yang ketiga, Hud Ibnu Abdullah, Ibnu Rabah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Ad, Ibnu Aus, Ibnu Iram, Ibnu Sam, Ibnu Nuh alaihi salam. Tapi dia still balik kepada Sam. Tetapi dihubungkan Sam itu dengan Iram. So ini ada satu pendapat berdasarkan pendapat qaul yang mengatakan asas bagi pendapat yang mengatakan nasab ini adalah dengan dibina di atas dasar pendapat yang mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Iram dzatil imad. Iram itu mereka tafsirkan Iram ialah keturunan ataupun datuk Nabi Hud alaihi salam, maksudnya satu bangsa, satu keturunan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok perbezaan nasab ini berlaku, memang kita tak boleh nak elakkan dari sudut perbahasan nasab ini. Sebab itu kita tak bolehlah dalam konteks kita yang semakin jauh ini, kita tak boleh nak tahqiq nasab Nabi-Nabi yang terawal ini dengan tepat. Cuma kita boleh katakan sepakat ulama nasab menasabkan ataupun menghubungkan nasab Nabi Hud alaihi salam kepada Nabi Nuh itu sepakat, dan juga sepakat juga dari sudut Nabi Allah Hud alaihi salam ialah daripada keturunan Sam bin Nuh. Itu sepakat. So macam kita katakan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nak nasab daripada Nabi SAW nak sampai kepada Adnan itu memang sepakat sampai kepada Adnan. Tetapi lepas daripada Adnan nak sampai kepada Nabi Adnan, nak sampai kepada Ibrahim itu ada khilaf. Ada khilaf yang sangat banyak. Apatah lagi daripada Ibrahim, selepas itu nak sampai kepada Nabi Adam AS. Memang ada perbahasan yang panjang. Tetapi sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang, kita kata seorang yang kita percaya dan kita yakin akan penjagaan keturunan dan juga nasab para nabi ini, mereka datang daripada nasab-nasab yang mulia, wa innahum dzu nasabin. Nabi-nabi ini tidak diutuskan melainkan mereka mempunyai nasab yang mulia. Yang kita dia adalah satu perkara yang perlu kita yakin dan perlu kita percaya, kerana dia adalah asas. Kerana mana mungkin nasab para nabi ini dituhmah, mereka tidak datang daripada keturunan-keturunan yang majhul ataupun keturunan yang tidak diketahui ataupun keturunan-keturunan yang bermasalah dan sebagainya. Tidak, kerana mereka adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik utusan yang Allah utuskan, yang Allah pilih. Sebab kalau kita kaitkan dengan i'tiqad kita ahli sunnati wal jamaah, maksud i'tiqad kita dalam isu seperti ini, kita meyakini bahawasanya nabi-nabi dan rasul itu mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya hikmah dan kita kata hikmah yang tertentu, dan juga perkara-perkara yang perlu diambil sebagai satu contoh teladan, kerana mereka nabi-nabi, mereka adalah kita kata adalah contoh teladan, fabihudahu muqtadi, yang Allah perintahkan untuk kita mengambil petunjuk dan mengambil pengajaran daripada petunjuk mereka. Termasuklah dalam konteks kita kata dalam konteks penjelasan Allah SWT ataupun penjagaan terhadap nasab keturunan mereka. Sebab itu bila kita faham daripada situ asas ini, maksudnya apa sekalipun khilaf yang berlaku dalam menyebutkan nasab para nabi dan rasul, ia tidak memberi kesan apa-apa terhadap syakhsiah peribadi para nabi dan rasul tersebut. Yang ini kita kena faham dan kita perlu tekankan. Kerana ada orang dia nampak bila ada khilaf ni dia nampak pening. Kemudian bila dia nampak pening dia mula dah meragui. Mula dah dia kata, maksudnya dia punya hati dia tu mudah tergugat. Tak kukuh dengan iman. Yang ni masalah. Kalau kita bincang macam mana nasab panjang sekalipun, ini hati yang rapuh macam ini sangat-sangat bahaya. Sebab itu kenapa apa-apa perbahasan dalam ilmu Islam ini perlu kita tekankan dahulu pembelajaran berkenaan dengan asas akidah. Asas prinsip fundamental yang perlu ditekankan, iaitulah prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, perlu dipasakkan dalam hati kita. Sebab itu ianya bukan setakat kita belajar sekali, bahkan perlu berterusan. Sebab itu pengajian akidah ini dia adalah asas yang akan membentuk pola pemikiran seseorang individu. Sejauh mana kita membaca sejarah, sejauh mana kita membaca kisah nabi-nabi yang dalam konteks perbahasan kita ini, ianya dibentuk dengan pemikiran ataupun pola pegangan akidah kita. Kalau akidah kita ini bermasalah, kalau prinsip i'tiqad akidah kita ini ada masalah contohnya dalam masalah ataupun dalam isu berkenaan dengan kenabian, an-nubuwah, maka dia juga akan memberi kesan dan pengaruh terhadap pola pemikiran, cara kita berinteraksi dengan kisah nabi-nabi dan rasul. Kita bagi contoh yang mudah, orang-orang Yahudi, bila i'tiqad mereka terhadap nabi-nabi dan rasul ini sudah rosak daripada awal, sebab itulah mereka tidak menunjukkan keimanan yang tuntas, keimanan yang benar, keimanan yang tulen dan murni terhadap para nabi rasul. Sebab itu mereka boleh merendahkan kedudukan nabi, tidak ada ta'zim, tidak ada penghormatan, tidak ada kita kata nak mencontohi. Kalau tak ada penghormatan, macam mana mereka nak mencontohi? Sebab sudah tentulah mereka out, mereka terkeluar langsung daripada untuk mencontohi para nabi dan rasul bila mereka tidak menghormati para nabi dan rasul. Sebab apa? Sebab daripada mula lagi, daripada asal akidah, pegangan mereka berkenaan dengan nabi-nabi,
mereka tidak menghormati para nabi dan rasul. Mereka tidak kita kata akidah mereka terhadap kenabian itu ada masalah. Sebab itu kalau kita tengok, itulah puncanya kenapa berlaku orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak kita kata dari sudut pengagungan itu, mereka tidak menunjukkan pengagungan yang sebenarnya, iaitulah hanya sebatas kita kata pengagungan yang menyeleweng. Sebab itu kalau kita tengok, ini antara perlu yang kita tekankan. So nasab, perbahasan nasab ni dia tak bagi kesan apa-apa kalau kita punya akidah ini terhadap nabi-nabi kita yakin dan kita percaya. Kita bila baca Al-Quran, kita tahu Nabi Hud AS memang kita kata antara nabi yang Allah Ta'ala utuskan. So macam itulah kita nak bagi tahu kan. So jangan kita terpedayalah bila orang kata tengok ni nasab dia berbeza pendapat, ulama tengok, jadi boleh tak kita ragu-ragu dengan kewujudan dia? Tak boleh, tak, memang tak perlu ragu-ragu pun. Sebab apa? Sebab nasab ini hanyalah dari sudut kita kata perbahasan berkenaan dengan nasab ini hanyalah dari sudut kita kata teknikal untuk nak tahu, kita kata nak tahu tasalsul ataupun keberlangsungan kita kata keturunan itu yang ada, cuma pada itu menunjukkan kepada kita betapa manusia ini mereka ada keterbatasan dalam nak menetapkan sesuatu ilmu pengetahuan. Itu maksudnya, itu saja kita nak bagi tahu kan. Baik. Wa kana, sebab tu kalau kita tengok balik, wa kana min qabilatin yuqalu lahum Ad ibn Aus ibn Sam ibn Nuh. Baik, kalau balik pada pendapat yang nasab yang dinukilkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, ianya lebih jelas. Sebab apa? Sebab dia di situ ada nama yang familiar, nama yang kita kata yang kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu apa? Kaum Ad. Kerana Nabi Hud alaihi salam diutuskan kepada kaum Ad. Allah Ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Hud, Nabi Hud alaihi salam. Jadi jelas semua orang Islam baca ayat tu. Semua orang Islam terpasak dalam hati mereka, dalam pegangan mereka, Hud alaihi salam diutuskan kepada kaum Ad. Sebab itu kenapa kita sebutkan nasab yang dikemukakan oleh Ibn Jarir At-Tabari yang terakhir, yang ketiga, pendapat yang ketiga itu lebih tepat. Maksudnya dari sudut kita tengok lebih tepat tu, maksudnya dari sudut siak ataupun nasab itu, konteks nasab itu bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab kita tengok datuk Nabi Hud alaihi salam yang kalau kita tengok yang kelima Ad, Hud ibnu Abdullah ibnu Rabah ibnu Jarud ibnu Ad ibnu Aus ibnu Iram ibnu Sam ibnu Nuh alaihi salam. Baik, datuk Nabi Hud alaihi salam yang ke-5 Ad ibnu Aus ibnu Iram. So jadi di sini kalau kita tengok balik, dia adalah bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala tekankan dalam Al-Quran. Allah kata wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utuskan Hud, saudara mereka Hud, Nabi Hud. Jadi kat sini dia benda yang kita kata, benda yang kita boleh faham. Macam mana kita nak faham? Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala utuskan kepada kaum Quraisy. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan kepada kaum Quraisy saja, bahkan kepada seluruh alam, seluruh manusia di kalangan jin dan manusia. Seluruh manusia. Tidak kira bangsa dan warna kulit. Nabi diutuskan kepada seluruh manusia. Tetapi dari sudut pengutusan Nabi pada zaman beliau, pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada kaum Quraisy. Maksudnya Quraisy itu dibahaskan dari sudut nasabnya. Quraisy itu siapa? Iaitulah ada yang kata An-Nadr ibn Kinanah, kan? So kalau kita tengok balik,
dia tidak akan lari daripada kenapa bangsa satu kaum itu dinamakan dengan nama tersebut. Sudah tentulah kerana salah seorang daripada datuk ataupun nenek moyang mereka dinamakan dengan ataupun digelarkan dengan gelaran tersebut. Jadi itu tak memberi apa masalah pun bila kita nak faham berkenaan dengan nasab yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sebab itulah Ibnu Katsir rahimahullah dia kata wa kana min qabilatin yuqalu lahum 'Ad ibnu Aus ibnu Sam ibnu Nuh. Jadi Nabi Hud alaihi salam datang daripada kabilah yang dikatakan mereka itu 'Ad ibnu Aus ibnu Sam ibnu Nuh. Kanu Araban yaskunun al-Ahqaf. Mereka adalah satu kabilah Arab. Jadi mereka adalah satu kabilah Arab. Jadi ini adalah antara kita kata Arab yang terawal. Arab yang terawal. Iaitulah mereka menetap di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini iaitulah kawasan bukit berpasir yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir wa hiya jibalur rimal. Jibalur raml wa kanat bil Yaman baina Oman wa Hadramaut bi ardin mutallatin atau mutillatin 'ala al-bahri yuqalu laha ash-shihru wasmu wadihim Mughif. Baik. Jadi lokasi ataupun tempat dari sudut geografi tempat kaum 'Ad ini iaitulah di tempat yang dinamakan Al-Ahqaf, iaitu Al-Ahqaf iaitulah Jibalur Raml, iaitulah gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang berpasir. Bukit yang kita kata berpasir yang terletak di antara Yaman dan juga Oman dan juga Hadramaut, terletak antara Yaman, Oman dan Hadramaut. Iaitulah di pesisiran pantai. Ya, berdekatan dengan tempat di pesisiran pantai kawasan tersebut yang dinamakan Asy-Syihr ataupun bi ardi mutillatin 'ala al-bahri. Kalau kita tengok dia atas, maksudnya dia kalau kita tengok dekat peta tu dia betul-betul lah dekat antara Yaman, Oman dan kawasan Hadramaut. Oman dan Hadramaut. Dan nama tersebut, tempat tersebut lebih spesifik iaitu Asy-Syihr. Sekarang ni Asy-Syihr memang adalah di kawasan Hadramaut. Asy-Syihr. Anda ingat lagi sebelum anda nak pergi mengaji di Yaman dulu, sepatutnya dalam perancangan bila kami tahu ada satu perancangan bila kami nak pergi ke Damas itu di Sa'dah utara, ada pada asalnya cadangan nak bertukar sebab kami tahu ada peperangan. Jadi nak tukar menuju ke Syihr di Hadramaut. Ada di sana di tempat Syekh Abdul Rahman dengan Abdullah Al-Mar'i rahimahumullah atau hafizahumullah. Di sana Syihr itu ada satu madrasah atau Darul Hadis. Pada asalnya nak pergi ke sana tetapi tidak jadi pergi juga dalam keadaan perang, tetapi ketika itu ada gencatan senjata sementara. Kemudian teringat Asy-Syihr ni dekat kawasan Hadramaut kan. Baik. Kat Hadramaut ni bukan saja tempat sufi saja. Hadramaut ni ada juga tempat ahli sunnah. Cuma dari sudut kita nak katakan di Malaysia ni yang popularnya tempat yang terah, tempat Hadramaut yang tak yang kita kata tempat yang mereka buat benda-benda yang kita kata yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan tauhid dan sebagainya, itu memang banyaklah, itu yang popular lah di sisi orang kawan kita. Tetapi kalau kita jaranglah dengar orang yang mengaji dekat Syihr Hadramaut ni tempat ahli sunnah. So kat Hadramaut pun jangan kita sangka ada tempat sufi saja, bahkan Hadramaut juga ada tempat ahli sunnah. Cuma tak berapa popular lah kan. Biasalah kan, kita kata tempat yang tak popular ni tak semestinya tak baik kan. Bahkan boleh jadi yang popular tu yang tak betul kan, wallahu musta'an. Baik, ala kulli hal ianya di kawasan sekarang ni dia terletak di Asy-Syihr, baik di Hadramaut. Wa kanu kathiran ma yaskununa al-khiyam zawati al-a'bidati ad-dikham. Baik. Jadi dari sudut kehidupan ataupun kehidupan sosial kaum 'Ad ini, mereka adalah kaum yang banyak menetap di kemah-kemah
khiyam yakni kemah-kemah zawatil a'bidatid dikham yang mempunyai tiang-tiang yang tinggi dan tiang-tiang yang besar. So kita kena faham mereka kaum Ad ini bukanlah digambarkan mereka mempunyai tiang-tiang batu yang besar ataupun istana-istana yang besar, bukan. Tiang-tiang yang ada dalam gambaran yang sebenar adalah tiang-tiang kemah yang tinggi, yang besar. Zawatul a'bidah yang mempunyai banyak tiang. Kemah-kemah yang didirikan dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang tinggi, yang hebat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhan telah memperlakukan, Tuhan telah memberikan balasannya, Tuhan kamu telah melaksanakan ketetapannya, perintahnya dan apa yang berlaku kepada kaum Ad. Apa yang Tuhan dah buat kepada kaum Ad. Iram dhatil imad. Iram, kat sini Iram ni ada perbahasan ulama. Iram ada yang kata kabilah, ada yang kata dia adalah kaum Ad itu sendiri. Ada yang kata dia adalah satu suku ataupun satu suku yang besar dalam kaum Ad. Ada yang juga mengatakan Iram ini adalah asal nama tempat, penempatan. Ada juga yang mengatakan Iram ini adalah nama salah seorang datuk Nabi, datuk kepada Ad, yang seperti mana yang kita tengok pada nasab yang dibawakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ala kulli hal, dia tak ada masalah lah. Iram ni boleh jadi dia adalah nama tempat yang dinamakan bersempena dengan nama datuk mereka, datuk nenek moyang itu. Standard lah, biasalah kan, sama macam Sabak kan, macam ni kan, ada perbahasan ulama. Baik, jadi Iram di sini kalau kita tengok balik, Ad Iram. So Imam Ibn Kathir kata Ad Iram, maksud Ad yang nasab mereka sampai kepada Iram, daripada kabilah Iram ataupun suku Iram. Wahum Adul Ula, mereka adalah Ad yang awal. Wa amma Ad Tsaniyah fa mutaakhirah kama sayati bayanu dhalika fi mawdhi'i. Adapun Ad yang kedua maka ianya mutaakhirah, dia yang terkemudian. Kama sayati bayanu dhalika fi mawdhi'i, sebagaimana yang akan datang penjelasannya di tempatnya nanti. Nanti kita akan bincangkan apa maksud Ad yang pertama, apa maksud Ad yang kedua. Adakah Ad yang pertama, adakah Ad yang kedua? So kita akan bincangkan kemudian, ya, seperti mana yang dijanjikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Baik. Wa amma Adul Ula, baik, yang kita nak bahaskan di sini adalah Ad yang terawal, Ad yang pertama. Adul Ula, mereka ialah fahum Ad Iram dhatil imad. Mereka ialah kaum Ad yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ialah apa? Iram, Ad yang nasab mereka sampai kepada Iram, ataupun Ad yang bandar ataupun kawasan perkampungan ataupun tempat penempatan mereka itu adalah Iram, ataupun kabilah mereka yang disebahkan kepada Iram Zatil Imad, iaitulah yang Zatil Imad maksudnya kemah-kemah yang mereka dirikan untuk penempatan rumah mereka adalah kemah-kemah yang didirikan Zawatil A'midatid Dikham, yang mempunyai tiang-tiang yang banyak. Bukan tiang yang satu, tiang yang banyak. Nak bagi tahu hebat, nak bagi tahu betapa mewahnya mereka, tiang-tiang yang banyak dan tiang-tiang yang besar. Tiang-tiang maksudnya sama ada daripada kayu ataupun daripada apa, wallahu taala a'lam. Tetapi kita nak bagi tahu memang satu kita kena faham, dia bukanlah dia buat rumah tu macam kita kata macam dia lepas pada zaman kaum Ad, kaum Samud barulah ada teknologi buat rumah daripada batu ataupun memahat rumah daripada batu. Itu kaum Ad, kaum Samud. So kita kena faham, dia sebelum kaum Samud tu, maksudnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak bagi tahu kaum Ad ni dia membina rumah daripada batu. Tapi Ad ni dia lebih pada nomad, dia lebih pada kehidupan nomadik, kehidupan badui ataupun kehidupan Arab, padang pasir Arab yang terawal. Maksudnya mereka ni hidup di kawasan Al-Ahqaf yang kita tak boleh bayangkan, kita tak boleh samakan padang pasir yang ada sekarang
Bahkan kalau kita akan tengok nanti ayat-ayat Al-Quran akan bagi tahu ketika mereka itu penempatan mereka itu ada tanaman dan sebagainya. Kita akan tengok nanti macam kaum Nabi Saleh, kaum Thamud. So kita tak boleh geografi hari ini tak sama dengan geografi zaman dulu. So kita boleh tengok dari sudut peta tu, kita boleh tengok peta tu, kita boleh kita boleh kita kata bayangkan peta dunia yang ada sekarang, khususnya peta yang ada di tanah Arab sekarang. Baik, kita boleh gambarkan, tetapi kita tak boleh nak kata spesifik. Kita nak kata di sinilah tempatnya, dengan yakin ataupun dengan kita kata dengan tanpa kita nak melihat perubahan geografi yang berlaku. Sudah tentulah kalau kita tengok kaum Ad ini dia dekat dengan lepas pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, selepas berlaku tufan. Dan sudah tentulah ada perbezaan daripada kita. Macam perbezaan yang berlaku, geografi yang berlaku ketika peristiwa Exodus ataupun peristiwa Al-Khuruj ataupun penghijrahan Bani Israel keluar daripada Mesir. So sebab itu pengkaji sampai sekarang ni mereka tak bolehlah nak kata inilah tempat yang confirm 100% macam ni. Tetapi boleh kita nak bagi tahu tempat yang mimbabi takrib lah. Maksudnya andaian yang berkemungkinan tinggi kawasan tersebut. Semua kita wallahu taala alam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itulah tempat yang kita kata yang kita boleh bagi tahu adalah tempat yang terdekat ataupun yang hampir-hampir pasti ianya adalah tempat tersebut. Kita tak boleh kata secara pasti 100% lah kan, sebab kita tak tahu perubahan yang berlaku. Sebab itu kita serahkan ilmunya kepada Allah SWT. Baik, adapun bagi ahli arkeologi, maka bagi mereka ada hujah-hujah mereka yang tertentu dan kita serahlah kepada mereka kan. Baik, kita tak mau nak bincang tentang arkeologi lah kan. Baik, kita nak bincang tentang kisah Nabi Hud alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, wa amma 'adul ula fahum 'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. So Allah Ta'ala sifatkan Ad al-ula, kaum Ad ini, yang Allah nisbahkan mereka kepada Iram. Ad Irama dhatil imad. Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad. Ya Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, Ad ini adalah Ad Iram. Ad ni adalah Ad Iram. Ini Ad yang pertama. Ad Iram maksudnya Iram ini adalah anak kepada Sam bin Nuh. Ini salah satu anak daripada Sam, iaitu Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Itu satu. Iram juga adalah satu kabilah yang kuat. Yang mereka ini Allah kata Dhatil Imad. Mereka yaskununa yaskununa al-khiyam dhawatil a'bidatil dikham. Mereka yang menetap di kemah-kemah yang mempunyai tiang-tiang yang banyak, tiang-tiang yang besar. So kita kena faham. Kan? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah diciptakan. Lam yukhlaq mithluha. Tidak pernah diciptakan semisal mereka fil bilad. Di negeri-negeri yang ada. Maksudnya Allah Ta'ala cipta mereka ini, sifat mereka adalah sifat yang istimewa berbanding dengan manusia yang lain yang tak pernah Allah ciptakan. Maksudnya dari sudut kekuatan fizikal, itu satu. Dan dari sudut kemampuan mereka untuk membuat sesuatu yang kita kata yang bermanfaat untuk dunia mereka lah dari sudut teknologi. Sebab itu kita kena faham setiap kaum dan setiap umat itu memang Allah Ta'ala dah berikan keupayaan ataupun intelijen untuk membuat sesuatu perkara yang bermanfaat untuk mereka, untuk dunia mereka. Jadi perkara berkenaan dengan teknologi ni bukanlah perkara yang baharu, perkara yang kita kata setiap zaman tu Allah Ta'ala bagi. Cuma kita, bila kita datang kemudian ni, kita macam kita tak berapa ada maklumat tentang teknologi orang zaman dulu. Macam mana?
kita boleh kaji, tetapi kita masih lagi tak boleh mengatakan kita ni adalah lebih maju, lebih moden dan sebagainya. Kerana nak dibandingkan dari sudut fizikal dan sebagainya, sudah tentulah kita lebih ke bawah ataupun lebih kita kata dah kita yang generasi yang datang kemudian kan. So sudah tentulah kita tak boleh nak katakan kita lah yang menguasai teknologi tertentu dan sebagainya. Tapi dari sudut kita kata dari sudut makna allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ni memang disebutkan oleh para ulama tafsir dari satu sudut, maksudnya mereka punya kemampuan, kemampuan yang Allah Taala ciptakan pada mereka itu, jasad mereka, intelijen yang ada pada mereka itu, memang mereka adalah bangsa yang hebat. Baik, dikatakan oleh Imam Ibn Kathir ay mithlul qabilah. A'ad di sini adalah qabilah, wa qila mithlul amad, ataupun satu, kita kata satu asas ataupun satu tiang-tiang qabilah. Was-sahihul awal kama bayyanahu fi tafsir. Sahihnya Ad ini adalah qabilah. Wa man za'ama anna Irama madinatun taduru fil ard fataratan fi Syam wa taratan fil Yaman wa taratan fil Hijaz wa taratan fi ghayriha faqad ab'ada an-nuj'ah. Wa qala ma la dalila alayhi wa la burhana yu'awwalu alayhi wa la mustanada wa la mustanada yurkanu ilayhi. Baik. Ada juga dakwaan sebahagian golongan di kalangan mufassirin dan juga golongan sejarawan mendakwa bahawasanya menggambarkan Iram ini adalah satu Madinah, satu kota yang boleh berpusing di muka bumi. Kadang-kadang kota ini ada di Syam, kadang-kadang kota ini ada di Yaman, kadang-kadang ada di Hijaz, kadang-kadang ada di selainnya. Kata Imam Ibn Kathir, faqad ab'ada an-nuj'ah. Ini adalah satu pendapat yang sangat jauh dan tidak ada dalil. Wa qala ma la dalil alaih. Dia, siapa yang kata macam ni, dia tidak ada dalil. Wala burhana yu'awwalu alaih. Dan tidak ada bukti yang kukuh untuk untuk menyatakan hal tersebut. Wala mustanada yuhrkanu ilaih. Dan tidak ada sandaran yang boleh dijadikan asas, dirujuk. Sebab itu ni adalah khurafat lah. Maksudnya ada satu khurafat yang digembar-gemburkan berkenaan dengan kehebatan Madinah Iram, yakni kota Iram ni dikatakan dia boleh berpusing di seluruh dunia. Kadang-kadang dia ada di Syam, kadang-kadang ada di Yaman, kadang-kadang ada di Hijaz, kadang-kadang ada di selainnya. So ini kata Imam Ibn Kathir, la burhana lahu wala dalil alaih. Tidak ada bukti, tidak ada hujah. Tidak ada hujah. Dia hanyalah sebatas gambaran-gambaran yang melampau lah terhadap sesuatu kota kan. Jadi ini kita kata wallahu ta'ala alam, kita tak tahulah apa puncanya penyifatan macam tu. Tapi Al-Quran hanya sebut dengan tepatlah Al-Quran sebut Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu je. Mereka duduk di kemah-kemah yang besar, yang mempunyai tiang-tiang yang banyak dan besar, menunjuk keluasan. Maksudnya tiang-tiang tu bukan senang satu. Kalau kita nak pacak kemah ni, kita nak buat, maksudnya menunjukkan besar rumah atau kemah mereka tu, kemah yang besar dan banyak tiang. So menunjukkan kepada kita dia adalah satu perkara yang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pada ketika itu. Baik. Wa fi sahih Ibn Hibban an Abi Dharr fi hadithihi at-tawil fi dhikri al-anbiya wal mursalin qala fihi minhum arba'atun min al-arabi Hudun wa Salihun wa Shu'aibun wa nabiyyuka ya Aba Dharr. Baik. Dalam sahih Ibn Hibban datang riwayat daripada Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu an dalam hadis yang panjang pada menyebutkan berkenaan dengan nabi-nabi dan rasul. Maka di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan kepada Abu Dharr, di kalangan nabi-nabi dan rasul itu, di kalangan mereka ada 4 nabi yang diutuskan daripada bangsa Arab. Yang pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Shu'aib, dan yang keempat nabimu, iaitulah Nabi Muhammad, wahai Abu Dharr. So di sini kalau kita tengok balik, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, At-Tabrani dalam Al-Kabir, tetapi sanadnya adalah sangat dhaif, dhaifun jiddan. Kerana di dalamnya ada perawi yang dituduh sebagai kadzab dan matrukin. Baik. Tetapi walaupun sanad ini bermasalah ataupun dhaif jiddan, tetapi dia ada sandaran. Kalau kita tengok balik
yang dikemukakan oleh ulama-ulama apabila menyebutkan 4 orang Nabi di kalangan bangsa Arab itu adalah sahih. Dari sudut kita tengok dari sudut, kita tak tengok dari sudut perbahasan hadis, tapi kita tengok dari sudut matan ataupun dari sudut dia punya realiti atau hakikat dia. Memang Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab. So Hud dan Saleh, Shu'aib ataupun Hud, Saleh dan Shu'aib adalah ataupun Hud dan Saleh adalah Nabi yang Arab yang terawal, atau Hud yang paling awal lah. Arab yang panggil Arab Badiah ataupun Arab yang dah Nabi Hud AS Arab yang dah pupus. Kan? Saleh pun sama. Shu'aib itu ada perbahasan ulama. Maksudnya dia ada saki-baki daripada Arab yang tertinggal lah. Maksudnya Allah Ta'ala tak musnahkan Arab secara sekaligus. Sebab Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab. Kan? So kita kena faham maksudnya saki-baki daripada kaum Thamud, kaum dan kaum Arab-Arab yang terdahulu tu masih ada kan. Sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 orang Nabi Arab ni memang sahih. Memang 4 orang ni je Nabi yang Arab. Yang lain bukan Arab. Yang lain bukan Arab. Hud, Saleh, Shu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yuqal inna Hudan alaihi salam awwalu man takallama bil Arabiyah. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Hud alaihi salam ialah orang yang pertama yang berkata ataupun yang bertutur dalam bahasa Arab. Ini satu pendapat ulama. Wa za'ama Wahab bin Munabbih anna abaha awwalu man takallama biha. Wahab bin Munabbih menyatakan bapa ataupun datuk kepada Nabi Hud alaihi salam adalah orang yang pertama yang bertutur dalamnya. Wa qala ghairuhu awwalu man takallama biha Nuh. Ada yang mengatakan orang pertama yang bertutur dalam bahasa Arab ialah Nabi Nuh. Wa qila Adam. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Adam. Wa huwal ashbah, dan yang paling tepat, yang paling menepati dari sudut kesahihan ataupun dari sudut kesahihan itu adalah Nabi Adam lah. Wa qila ghairu dhalika wallahu alam. Yang dipilih oleh Ibn Katsir rahimahullah itu Nabi Adam alaihissalam yang pertama bertutur dalam bahasa Arab. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Faris di dalam salah satu kitab beliau dalam fiqh lughah, dalam satu perbahasan dalam fiqh lughah, beliau bawakan riwayat lughawiyin, ahli lughah yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam yang pertama yang bertutur dalam bahasa Arab. Tapi kita kena faham maksudnya kita tak boleh nak samakan dengan bahasa Arab yang ada yang sudah bercampur dengan bahasa-bahasa lain ataupun bahasa Arab moden lah kan. So, kita kena balik pada bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang asal. Wa yuqalu lil Arab alladhina kanu qabla Ismail alaihi salam al-Arabul Aribah. Baik, sebab itulah dikatakan Arab yang wujud sebelum Nabi Ismail alaihi salam ialah dinamakan dikategorikan sebagai al-Arabul Aribah. Arab Aribah. Arab Aribah, Arab yang asal. Wa hum qabailu kathiratun. Mereka ni ada kabilah yang sangat banyak. Minhum Ad. Di kalangan mereka kabilah-kabilah Ad, Thamud, Jurhum, Tasmi, Jadis, Amim, Madian, Imlaq, Abil, Jasim, Qahtan, Banu Yaqtun wa ghairuhum. So ini Arab yang Aribah ni Arab yang pure Arab, Arab asli. Arab asli. Maksudnya Arab yang kalau kita tengok dari sudut garis masa adalah sebelum berlakunya kacukan, sebelum berlakunya perkahwinan antara Nabi Ismail alaihi salam dengan salah seorang wanita daripada suku Jurhum. So maka sebab itulah selepas perkahwinan Nabi Ismail dengan salah seorang ataupun 2 orang isteri di kalangan Jurhum, maka berkembanglah zuriat keturunan Nabi Ismail, maka dinamakan Arab selepas itu adalah Arab Musta'rib, Musta'ribah. Arab Aribah ialah Arab asli, Arab yang memang pure. Arab Musta'ribah ni Arab yang maksudnya selepas perkahwinan Nabi Ismail dengan suku Jurhum, selepas Nabi Ibrahim AS wafat ataupun Nabi Ibrahim menetapkan Hajar dan Ismail di kawasan Makkah. Dan selepas itu berkembang biaklah keturunan Nabi Ismail AS sampailah Nabi kita Muhammad SAW datang daripada keturunan Adnan Ismail, Ibrahim. Bani Ismail disebut sebagai Bani Ismail. So maksudnya sebelum
kewujudan Bani Ismail, maka Arab asal ini dibahagikan kepada beberapa kabilah yang banyaklah. Arab kita kata Thamud, Jurhum, Tasim, Jadis, Amim ataupun Umaim, Madian, Amlaq ataupun Imlaq, Abil, Jasim, Qahtan, Banu Yaqtun atau Banu Yaqtun, dan ramai lagi dan banyak lagi. So sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara perkara yang perlu kita faham. Wa ammal Arabul musta'ribah, adapun Arab musta'ribah, fahum min waladi Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil. Adapun Arab musta'ribah, mereka ialah keturunan anak-anak Nabi Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Jadi kita kena faham selepas daripada lahirnya anak-anak keturunan Nabi Ismail, berkembangnya keturunan Nabi Ismail ini, Bani Ismail ibnu Ibrahim, maka berkembanglah bangsa Arab yang kita tengok sampai sekarang, dan inilah bangsa Arab yang ada pada zaman Nabi SAW yang kita pelajari dalam sirah Nabi SAW. Itulah semuanya, mereka adalah daripada keturunan Ismail, walaupun ada di kalangan mereka seperti Qahtan ini dia memang pure Arab. Sebab itu Qahtan ni dia memang pure Arab, dia tak bercampur. Walaupun ada percampuran setelah itu, tetapi kalau kita tengok dari sudut garis masa, maka Qahtan itu dia adalah satu suku ataupun kabilah yang asal. Baik, sama juga Ad, Thamud, Tasim, Jadis, Madian, Imlaq, Abil, Jasim. So ni banyak. Dan kalau kita tengok ada orang hari ini, bila mereka tak berapa tahu tentang nasab Arab, mereka senang atau mudah terpedaya dengan tuduhan-tuduhan dan tuhmahan terhadap bangsa Arab itu sendiri. Antara yang sangat popular lah yang kita nak tekankan atau kita nak sentuh di sini, yang sangat popular khususnya di negara kita adalah tuduhan bahawasanya nasab yang mereka benci, yang mereka disebabkan kebencian mereka terhadap satu kaum, menyebabkan mereka tak berlaku adil. So dalam Quran Allah Ta'ala perintahkan kita supaya berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin ala wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Allah Ta'ala perintahkan kita jangan disebabkan kebencian kita terhadap satu kaum menyebabkan kita tak berlaku adil. Antara kebencian yang sering dimomokkan ataupun kebencian yang sering disebarkan adalah kebencian terhadap satu bangsa Arab ataupun satu negara Arab yang kita tahu jasa mereka terhadap dunia Islam, peranan mereka dalam menyebarkan Islam dan sebagainya, itulah Arab Saudi. Selalu kita dengar tuduhan bahawasanya Saudi ini adalah keturunan Yahudi. Anda boleh tunjuk ada buku siapa tu, konspirasi punya teori, dekat memang banyak disebarkan kalau kita tengok dalam mereka akan kaitkan Saudi dengan Yahudi. Mereka dakwa Saudi ni daripada keturunan Bani Quraidah ataupun Bani Qainuqa. Ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas dan adalah satu tuduhan yang sangat jauh daripada kebenaran dan tak boleh diterima oleh mana-mana orang yang mempunyai sifat adil. Apatah lagi orang yang mempunyai ilmu. Sebab itu bagi ahli nasab menuduh Saudi itu sebagai Yahudi adalah satu lawak jenaka yang paling lawak sekali. Anda cakap ni terus terang. Menuduh Arab Saudi kan sebagai Yahudi ataupun keturunan Yahudi adalah satu kejahilan yang paling jahil. Satu kezaliman. Dia bukan jahil saja, zalim. Cuba orang tuduh kita orang Melayu ni Yahudi. Marah tak? Oh marah. Sebab itu kita tak boleh main-main bab menisbahkan nasab ni, tak boleh main-main. Nabi SAW ancam kalau kita menasabkan sesuatu kepada bukan nasabnya, dosa besar, hukumnya dosa besar. Ada hadis Nabi SAW larang. Sekejap anda cek balik hadis tu. Baik, dalam
Okey. Nabi SAW dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bab tahrim intisabil insan ila ghairi abihi wa tawallihi ila ghairi mawalih. Bab haramnya kita menisbahkan seseorang manusia kepada bukan bapaknya. Dan haramnya untuk kita mewalakkan ataupun meletakkan nisbah walak kepada orang yang bukan maulanya. Hadisnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mendakwa kepada sesuatu nasab bukan nasab bapaknya, wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu annahu ghaira abihi, bahwasanya nasab itu bukan nasab bapaknya, selain daripada bapaknya, fal jannatu 'alaihi haram, maka syurga diharamkan ke atasnya. Bayangkan, bila kita menisbahkan orang tu keturunan sekian, kita tuduh orang tu, apatah lagi kita tuduh satu negara. Subhanallah. Kita tuduh satu kabilah, berat. Kalau tuduh seorang pun, syurga haram. Jangan main-main. Kita kata hang ni anak Yahudi, dosa besar. Hang ni keturunan sekian. Dia tahu padahal kawan tu bukan keturunan sekian. Nabi kata, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Siapa yang mendakwa sesuatu nasab yang bukan kepada bapaknya, dia tahu. Dan dia tahu, dalam keadaan dia tahu itu memang bukan nasab bapaknya. Dia dakwa, sama ada dia dakwa pada diri dia sendiri, ni sama juga, ataupun dia dakwa pada orang lain, maka syurga diharamkan. Sama juga orang yang mengaku keturunan Nabi. Hukum sama. Haram hukum dia. Dia bukan keturunan Nabi, tapi dia dakwa dia keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi. Padahal bukan keturunan Nabi. Haram hukum dia. Dan Nabi ancam dengan diharamkan syurga. Bukan kecil. Bukan memang ini orang yang duk pakai gelaran Said yang tipu lah. Yang betul-betul tak apalah. Duk nak pakai nama Said. Padahal dia bukan Said. Bukan keturunan Said. Tak payah pakai. Kalau dah bukan keturunan Said, tak payah pakai. Sebab dosa besar. Sebab tu adanya persatuan kan. Persatuan yang jaga. Memang kena jaga nasab. Mandai-mandai. Dosa besar. Dari hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah, "La targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufur." Dan janganlah kamu membenci bapak-bapak kamu. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka fahuwa kufrun, maka kebencian itu adalah satu bentuk kekufuran. Kekufuran maksudnya kufur yang kecil, maksudnya dosa besar. Antaranya adalah orang yang menisbahkan nasab kepada bukan selain bapaknya, yang bukan nasab dia asal. Dalam riwayat Abi Dzar, dalam lafaz Muslim, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa'u maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Ancaman yang keras. Nabi kata, bukan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Tidak ada bagi seorang lelaki yang mendakwa nasab ataupun keturunan selain bapaknya, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu, illa kafar, melainkan dia kufur. Kufur sini kufur kecil. Maksudnya dia telah melakukan perkara kekufuran bila dia menisbahkan nasab yang bukan bapaknya. Wa man idda'a ma laysa lahu falaisa minna. Nabi ancam, Nabi kata, barang siapa yang mendakwa sesuatu yang bukan haknya, yang tidak ada haknya, falaisa minna, dia bukan di kalangan kami. So dakwa orang lain, sama ada dakwa diri dia adalah keturunan sekian-sekian, tetapi dia bukan keturunan tersebut, Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami. Ataupun dia menuduh orang lain sebagai keturunan sekian-sekian, sedangkan tidak demikian, maka itu juga ancaman, termasuk dalam ancaman. Dalam riwayat
Yang sama Nabi kata wal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiaplah tempat duduknya dalam neraka. Main-main, jangan main-main. Kita tuduh ni satu negara, kita tuduh ni. Kita kata Arab Saudi ni Yahudi, keturunan Yahudi, ni dosa besar. Orang yang tulis macam ni dia wajib bertaubat. Banyak ni buku-buku yang ada dekat Arab-Arab kita pun ada buku-buku macam ni. Kejahilan. Dahlah buku teori konspirasi, kemudian dakwa pula. Teori konspirasi itu satu, kemudian dakwa atas nasab orang. Ini kejahilan, kezaliman, kejahatan yang tak boleh kita, tak ada kompromi, sebab dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang berat. Tuduhan nasab. Cuba bayangkan orang tuduh kita, orang tuduh orang Melayu ni Yahudi. Apa? Mesti kita marah, betul tak? Dia Melayu Yahudi. Marah. Kita tuduh orang tak apa. Orang yang jahil memang akan mudah terpedaya. Siapa pun boleh tuliskan nasab tu, boleh buat reka. Tetapi kalau kita tengok pada hakikatnya, kita katakan keturunan, secara hakikatnya keturunan, maksudnya kita kena faham dulu Arab-Arab yang asal ni, kemudian kita akan faham Arab musta'ribah tadi, kemudian kita akan dapat, kalau kita belajar macam mana kita nak detect keturunan Arab yang ada sekarang, contohnya macam Bani Saud ataupun Al Saud, keturunan Saudi ni, kita boleh tengok nasab dia. So dia, kalau kita tengok balik nasab mereka ni sampai kepada apa? Bani Hanifah, Bakr bin Wa'il, nasab Ali Saud. Dan nasab mereka ada pada zaman Nabi. Kejap anda check dia punya nasab tu dengan detail. Kalau kita tengok dia punya nasab tu baik. Baik, nasab mereka, okey. Kita tengok daripada nasab sampai kepada imam mereka yang pertama dalam Arab Saudi yang pertama. Su'ud al-awwal. Yang ni Muhammad, kita tengok dia punya nasab. Su'ud ibnu Muhammad ibnu Muqrin ibnu Markhan ibnu Ibrahim ibnu Musa ibnu Rabi'ah ibnu Mani' ibnu Rabi'ah al-Maridi atau al-Muridi atau al-Maridi min Bani Hanifah. Maridi ni min Bani Hanifah. Min Bakr bin Wa'il. Bakr bin Wa'il bin Qasid ibnu Han ibnu Aqsa ibnu Da'mi ibnu Judailah ibnu Asad ibnu Rabi'ah ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. So dia sampai kepada nasab Nabi Ismail, sampai kepada nasab Adnan. Sebab itu kalau kita tengok balik Bani Saud ni, Al Saud atau Bani Saud, kita boleh tak setuju dengan mereka. Apa yang kita tak setuju, macam manusia biasalah, macam kita tak setuju dengan orang Melayu, sama jugalah. Sebab keturunan bukan menunjukkan kebenaran. Tak kira lah keturunan apa, keturunan Nabi ke, kalau dia tak ikut kebenaran, dia tetap tak benar. So kita tak jadikan keturunan sebagai neraca ukuran kita. Nak kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya melambatkan dia untuk masuk ke dalam syurga, nasab keturunannya tak boleh mempercepatkan atau melajukan dia untuk masuk syurga. Nasab keturunan tak menjamin untuk menyelamatkan kita daripada azab, daripada neraka. So kita kena faham asas. So keturunanlah macam mana keturunan sekalipun, kalau tak beriman kepada Allah, dia tetap tidak menjadi jaminan untuk dia untuk masuk ke syurga. Tak boleh jadi tiket lah, kita kata. Kita semua orang Islam faham benda tu. Baik. Cuma bila kita benci dengan satu kaum, janganlah kita mentohmah nasab mereka dengan kezaliman. Kita tak setuju tak apa, tapi jangan zalim. Jangan kita terus kita kata Saudi ni semua Yahudi. Ini bahaya. Implikasi dia apa? Balik pada ancaman Nabi tadi. Kita telah mendakwa nasab yang bukan pada nasab bapaknya. Satu dosa besar. Tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok balik, Bani Saud ni dia daripada Bani Hanifah. So Bani Hanifah ni daripada Bakr bin Wa'il, balik pada sampai kepada Rabi'ah ibnu Nizar. So bertemu dengan datuk Nabi SAW, Nizar bin Ma'ad bin Adnan. So mereka ni daripada Bani Adnan, Bani Ismail.
So dalam hadis-hadis Nabi yang banyak, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sangat-sangat menyintai Bani Ismail. Kita jangan main-main. Kita jangan anggap remeh berkenaan dengan Bani Ismail ni. Dia antara satu perkara yang, satu bangsa yang Nabi SAW menjelaskan, hum min qaumi, mereka ini adalah kaum aku. Maksudnya aku daripada keturunan mereka. So kita tak boleh main-main dengan nasab orang. Kalau kita tak setuju dengan Saudi, tak apa, tak setuju. Tapi jangan tuduh, jangan tuhmah nasab mereka. Ini satu kezaliman. Tak setuju mereka buat benda ni ke, mereka buat apa, liberalisasi ke, apa benda, itu hak. Kita berhak. Kan? Apa yang mereka buat, di kalangan mereka pun ada yang baik, ada yang tak baik. Biasalah. Ulama-ulama di kalangan mereka pun ramai. Hak yang jahat-jahat pun ramai juga. Macam kita lah. Tapi kita tak boleh zalim. Tak boleh zalim. Sebab keturunan mereka tetap keturunan yang sampai kepada keturunan Bani Ismail. Dibimbangi kita masuk dalam ancaman Nabi tadi. Kita main-main nasab orang. Jangan main-main. Sebab itu dalam sirah Nabi SAW, bila kita baca, kita belajar sirah, kita akan bertemu dengan nasab-nasab Bani Hanifah ni. Setengah orang yang jahat, orang-orang yang jahat dan zalim tadi, mereka cuba untuk main sentimen nasab ini dengan mereka kononnya menampakkan Bani Hanifah ni adalah orang yang jahat. So contohnya macam yang diorang main lah, musuh-musuh Islam mainkan sentimen Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, macam tu lah. Sama je. So mereka datangkan sentimen Bani Hanifah ni ramai, mereka kata adalah ramai orang-orang murtad zaman Nabi ataupun zaman Abu Bakar daripada Bani Hanifah, antaranya Musailimah Al-Kadzab. Dia pemain sentimen. Sedangkan mereka tak adil. Di kalangan Bani Hanifah ni lagi, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. So macam Quraisy juga. Daripada suku Quraisy adanya Nabi Muhammad SAW. Daripada Quraisy jugalah adanya Abu Lahab. Yang Allah kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Daripada Quraisy jugalah adanya Abu Jahal. Daripada Quraisy jugalah adanya golongan-golongan musyrikin. Dan daripada Quraisy juga adanya orang semisal Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baik manusia. Daripada Quraisy jugalah adanya Abu Bakar. Daripada Quraisy juga adanya Umar. Daripada Quraisy jugalah datangnya Uthman. Daripada Quraisy jugalah datangnya Ali. Dia kena adil. Tidak, mereka hanya nampak Bani Hanifah ni, mereka kata inilah golongan yang murtad paling ramai. Bukan. Di kalangan Bani Hanifah juga ada orang yang sabat. Antaranya kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, seorang pemimpin Bani Hanifah. Bani Hanifah ni memang tok nenek moyang Bani Sa'ud sekarang. Senang cerita. Antaranya adalah sahabat Nabi yang Thumamah Ibnu Uthal. Boleh cek dalam biografi dia. Cuba baca tentang Thumamah bin Uthal. Beliau ni antara great leaders. Antara pemimpin Bani Hanifah yang hebat. Pada zaman Nabi SAW. Thumamah bin Uthal. Boleh baca tentang sirah dia. Sejarah Thumamah bin Uthal. Beliau daripada Bani Hanifah radhiyallahu an. Dan dia antara pemimpin Yamamah. Yamamah tu Riyadh sekarang lah. Sebab tu kalau kita nak faham tentang keturunan Arab yang ada sekarang ni, so kalau kita tak boleh connectkan dengan keturunan yang ada pada zaman Nabi tu, ini akan berlaku macam-macam tomahan atau macam-macam salah sangka dan salah faham yang sangat ketara. Sebab itu tuduhan Bani Sa'ud ni adalah Yahudi memang tak boleh diterima langsung. Memang satu niat, memang jelas-jelas ada satu kita kata satu tuduhan yang dusta dan satu perkara yang cuba nak merosakkan kita kata merosakkan Arab itu sendiri, merosakkan kebaikan yang ada pada bangsa Arab itu. Sebab kita kena adil lah, kita tak suka dengan orang Arab. Ada benda yang baik pun banyak, yang tak baik pun ada, yang kita kena belajar. Setiap bangsa ada kekurangan dan kelebihan, tapi kita kena faham bangsa Arab itu sendiri memang secara umumnya Allah Ta'ala pilih kerana Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab. Itu cukup untuk hujah dia. Kan?
Kalaulah bangsa Arab ni tak ada apa-apa kelebihan, sudah tentulah Nabi Muhammad diutuskan daripada bangsa Melayu. Itu senang je. Senang je point dia. Betul tak? Senang je. Kita nak faham mudah. Sebab itu kalau kita tengok balik, macam ramai lagi lah tokoh-tokoh yang hebat di kalangan Bani Hanifah ni. Sebab itu kalau kita tengok balik, Bani Saud ni, Ahlu Saud memang datang daripada keturunan ni, memang keturunan yang bukanlah kita nak kata keturunan ni kita kata bukan keturunan Yahudi pun, bukan daripada Bani Qainuqa ke Bani Quraidah ke, bukan. Dia adalah Bani Ismail. Sebab tu hati-hati. Dosa besar bila kita menuduh satu orang dengan bukan nasabnya, ataupun satu negara. Kita dah tuduh satu negara, berapa ramai orang yang kita dah tuduh. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sebab tu Bani Saud dibalik pada Bani Hanifah, itulah Bakr bin Wa'il sampai kepada Rabi'ah ibn Nizar ibn Adnan, Bani Ismail. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan berkenaan dengan Abu Hurairah sangat menyintai Bani Ismail kerana dia dengar 3 perkara daripada Nabi SAW tentang Bani Ismail. Antaranya, Bani Ismail ni apa kelebihannya? Salah satu daripada Bani Ismail ni Bani Tamim. Bani Tamim. So, Bani Tamim siapa? Keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang orang duk tuduh Wahabi tu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah daripada keturunan Bani Tamim. Dan daripada keturunan Bani Tamim ni, Nabi SAW bagi tahu 3 perkara yang Nabi pesan dekat sahabat, yang Abu Hurairah kata, aku sentiasa menyintai Bani Tamim kerana 3 perkara. Yang pertama, kerana mereka adalah orang yang Nabi sifatkan sebagai, mereka adalah kaumku, kerana mereka daripada keturunan Bani Ismail, pure Bani Ismail. Kemudian yang kedua, Nabi kata, bila Aisyah radhiyallahu anha ada seorang hamba sahaya di kalangan Bani Ismail, di kalangan Bani Tamim atau daripada Bani Ismail, maka Nabi kata, merdekakan dia kerana dia adalah kaumku. Maksudnya apa? Satu bentuk penghormatan Nabi kepada kaum tersebut. Yang ketiga, Nabi SAW sifatkan Bani Tamim, ini daripada Bani Ismail, hum ashaddu ummati ala Dajjal. Mereka adalah kaum yang paling keras menentang Dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang yang paling keras menentang Dajjal, Nabi kata Bani Tamim. So, hampa yang duk kata dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni, hati-hati. Dia dari sudut ilmu dia, satu, ilmu dia adalah ilmu yang datang daripada para sahabat. Ilmu yang datang daripada salafus salih. Tak lari. Dia tak buat mazhab baru. Dia tak bawa mazhab baru pun, dia mazhab Imam Ahmad Hanbali dalam fiqahnya. Dalam akidahnya adalah mengikuti mazhab salaf. Hampa yang duk tuduh ni, hampa yang kena jawab depan Allah Ta'ala nanti. Tak apalah nak tuduh orang Wahabi ke, nak tuduh, silakan tuduh. Selagi kalian ada lidah, sila tuduh, sila cakap. Kita tak pernah bimbang. Tuduhlah Wahabi, tuduhlah apa, tuduhlah Muhammad bin Abdul Wahhab ni macam mana, kita tak pernah tergugat. Buatlah apa kalian nak buat, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat. Allah Ta'ala akan adili. Tidak di dunia, di akhirat. Pasti di akhirat akan diadili. Apa yang kalian tuduh, apa yang kalian momokkan, apa yang kalian tuduh kepada pribadi beliau, sangat bahaya. So, daripada Bani Tamim. So, kalau kita tengok Al-Saud, Bani Tamim daripada Bani Ismail, Bakr bin Wa'il. So, mereka daripada Bani Ismail. Jadi yang nak menentang Dajjal akhir zaman ni, antaranya tentera Imam Mahdi adalah Bani Tamim. So mereka ni antaranya, kalau kita katakan yang paling berpengaruh di dunia Islam adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah daripada Bani Tamim. Huwa Tamimi. Bukan kita nak suruh taksub pada Bani Tamim, tapi kita nak bagi tahu adil, secara adil. Hampa duk tuduh dia macam-macam. Tak pernah orang nak cakap pasal dia ni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, usaha dia, peranan dia dalam menyebarkan akidah tauhid, menyebarkan ajaran Islam yang murni. Sebab itu mereka tak, orang-orang yang musuh dia ni memang tak senang duduk.
Dia tuduh macam-macam, tuduh baru-baru ni yang tuduh pasal Universiti Islam Madinah pun pasal ni lah isu dia. Mudah nak faham. Dulu mereka tak puas hati dengan Ibnu Taimiyah. Mereka tak puas hati dengan Ibnu Qayyim. Mereka tak puas hati dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bila mereka dah nampak benda ni macam tu, mereka tuduh pula Universiti Islam Madinah. Macam tu lah. Mereka tuduh dengan tuduhan yang palsu. Yang tujuan mereka untuk tanfir, untuk menjauhkan manusia daripada kebenaran. Sebab itu kita kena faham. Nasab tadi sangat penting untuk kita teliti dan fahami. Sebab kalau kita hanya faham orang dakwa ni, memang kita tak akan dapat jawapan yang adil. Sebab kita dah sentimen kebencian tu dah dahsyat sangat. Bismillah. Berapa ramai orang hari ni yang dia terlampau benci kepada apa yang dipanggil Wahabi tu sampai dia tak boleh nampak kebenaran. Sebab dia dah benci sangat. Cakaplah apa pun dia tak akan terima. Kalau kita bagi tahu macam ni, dia kata Wahabi. Kalau kita bagi tahu macam ni, kita bagi kitab-kitab sebelum Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata kitab dah diseleweng. So nak apa lagi? Nak ajak berdiskusi apa orang yang jahil? Tak payah didiskusikan. Kan? Kerana mereka bukan nak cari kebenaran. Kononnya nak ajak diskusi. Dia orang dah buat keputusan, dia orang dah buat hukum sendiri, kemudian nak ajak diskusi apa benda. Lainlah kalau mereka letakkan kebenaran, nak cari kebenaran. Mereka belum baca kitab-kitab yang menjadi silibus Universiti Islam Madinah, mereka dah letak hukum. Mereka belum baca lagi dan khatam kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka dah letak hukum dulu, Ibn Taimiyah Mujassimah. So macam mana kita nak berdiskusi? Mereka dah letak hukum dulu. Mereka belum baca kitab Ibn Taimiyah. Mereka dah letak dulu hukum Ibn Taimiyah Mujassimah kafir. Kemudian nak ajak diskusi. Apa faedah? Tak ada faedah. Sebab itu asatizah kita tak terima. Sebab mereka jahil. Tak insaf. Mereka belum baca lagi kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka dah tuduh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sesat. Tanpa melihat dalil. Mereka belum baca kitab-kitab Ibnul Qayyim, mereka dah tuduh Ibnul Qayyim sesat. Sebab itu apa cara dia? Cara dia kita yang sebarkan. Kitab-kitab Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim sebarkan. Dia pun nak tuduh menyeleweng ke apa ke, itu lain cerita. Sebab kita, orang boleh tahu seleweng ke tak, amanah ke tak. Kan? Benda ni bukan, ni satu dunia kot. Kita sekarang zaman yang boleh capai PDF dan sebagainya ni, kita boleh baca kot kitab-kitab yang ditahqiq oleh ulama. Dia bukannya bawa tu dengan ni, dia buat kajian. Bukannya bodoh-bodoh macam tu je tulis dekat blog ke, dekat internet ke, dekat Facebook ke. Bukan, ni kajian ilmiah. Dia tuduh kita seleweng kitab. Apa bukti yang kitab tu diselewengkan? Kita terjemah kitab Syarh Sunnah Al-Muzani, dia kata kita seleweng kitab. Kitab tu tak ada. Kitab tu palsu. Apa bukti dia? Bawakan bukti. Kenapa kitab tu dikatakan palsu? Sebaliknya mereka tak boleh bawa bukti. Mereka hanya tuduh. Tuduh sesat. Sama juga tuduh sesat, tak ada bukti. Wallahul musta'an. Baik, yang ni kita nak sebut sikitlah tentang keturunan Ahlus Saud tadi. Kita memang mereka bukanlah maksum. Kita tahulah selain daripada Nabi semua tak maksum. Tetapi kita kena adil. Bila tuduh tentang nasab keturunan ni memang sangat bahaya. Baik, balik pada kisah Nabi Hud alaihi salam. Baik. Wa ammal Arabul musta'ribah fahum wa min waladi Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. So ada pun Arab musta'ribah, mereka adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. So Arab yang ada sekarang ni majoritinya adalah Arab musta'ribah. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ismail ibn Ibrahim alaihi salam awwal man takallama bil arabiyyah al fasihah al balighah wa kana qad akhadha kalam al arab min Jurhum alladhina nazalu 'inda ummihi Hajar bil Haram. Kama sayati bayanuhu fi mawdi'ihi insyaallah taala. ولكن أنطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik. Jadi Nabi Ismail adalah antara yang terawal yang bertutur dalam bahasa Arab yang fasih, yang baligh. Dan dikatakan Nabi Ismail mengambil bahasa Arab yang fasih ini daripada suku Jurhum yang
beliau menikahi salah seorang daripada wanita daripada suku Jurhum yang kita kata yang menetap tinggal di sisi ibunya Hajar di Al-Haram di Mekah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya insya-Allah. Tetapi Allah Ta'ala telah memberikan keupayaan kepada Nabi Ismail AS untuk bertutur dalam bahasa Arab dengan pertuturan yang sangat fasih, dengan penuh penjelasan, al-bayan, wal-balaghah, wal-fasahah. Dan demikian jugalah yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah afsahul Arab. Maksudnya kefasihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu datang daripada, maksudnya kita boleh katakan genetik lah kan, kita kata genetik keturunan, maksudnya keturunan Arab itu memang Arab ni fasih dari sudut lisan mereka bertutur dalam bahasa Arab. So di sini kita kena faham macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fasih dalam bahasa Arab. So kita kata benda tu satu, kita kata orang Arab memang mereka jagalah bahasa mereka, itu satu. Kemudian dari sudut kita boleh kaitkan dari sudut keturunan Nabi kita Muhammad SAW daripada Bani Ismail, dan memang keturunan Bani Ismail ni mereka sangat menekankan tentang fasahah, dan ni pertuturan yang sangat fasih menggunakan bahasa Arab. So mereka memang jaga. Mereka memang jaga. Kita tak ada benda ni. Kita bahasa Melayu pun tak ke mana. Kita tak bangga dengan bahasa Melayu kita. Kita masih lagi duk bangga dengan bahasa asing. Lebih daripada bahasa kita sendiri. Betul tak? So jati diri kita pun mudah goyah. Tak sama dengan orang Arab. Ya, zaman sekarang ni kita tak boleh nak Arab kan. Arab moden ni memang lagi teruk pada kan memang. Tetapi Arab yang kita kata yang masih menjaga lisan mereka, memang kita akan nampaklah perbezaan. Sebab itu dia bagi kesan sebenarnya. Lisan ni memberi kesan. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bagi tahu bahawasanya tasyabuh pada zahir akan menatijahkan tasyabuh pada batin. Tasyabuh persamaan kita dengan orang kafir misalnya, dari sudut lisan, pertuturan kita, dia akan memberi kesan kepada hati. Dah kita duk asyik duk dengan lisan bahasa Inggeris kan, last sekali sampai ke hati. Kalau kita asyik dengan kita menekankan pertuturan lisan kita ni bahasa Arab, bahasa Islam, bahasa agama kita, dia akan sampai ke hati juga. Kesan dia tu akan sampai ke hati. Sebab itu kenapa Imam Asy-Syafi'i, kenapa ulama-ulama salaf mereka mewajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Supaya jati diri kita sebagai Muslim tu kukuh. Kan? Kita hari ni bila sebut bahasa Arab, macam-macam alasan. Tapi bahasa Inggeris, gini kan. Bukan kita kata tak boleh belajar, cuma janganlah sampai tahap bahasa-bahasa asing itu sampai menetap di dalam hati kita sampai kita mengabaikan bahasa asal kita. Sudah tentulah bahasa asal kita orang Islam, bahasa Arab. Kan? Bahasa Arab. Baik. Wal maqsudu anna 'adan wa hum 'adun al-ula kanu awwala man 'abada al-asnam ba'da tufan. Baik. Yang nak dimaksudkan di sini, tujuan poin yang utama untuk dibahaskan dalam kisah ini yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, bahawasanya Ad ini mereka adalah Ad yang terawal. Kaum Ad yang pertama, yang terawal, yang mereka ini adalah manusia yang pertama sekali menyembah berhala selepas peristiwa tufan, selepas peristiwa banjir besar. So selepas peristiwa berlakunya tufan pada zaman Nabi Nuh AS, maksudnya setelah itu dalam beberapa generasi maka kembalilah penyembahan berhala yang berlaku pada kaum Ad. So nampak ni dipanggil sebagai sunnatullah. Sunnatullah yang berulang. Ya Allah Ta'ala jadikan berulang untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Rasulnya, untuk Allah Ta'ala bezakan antara siapa yang benar dan siapa yang dusta, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Ini sunnatullah yang berulang. Sebab itu dia berulang-ulang. Allah Ta'ala akan ulang benda ni sampailah Allah SWT akan musnahkan alam ini. Allah akan datangkan kiamat. Sampailah kiamat. Benda ni akan berulang. Sunnatullah. Tak ada siapa boleh ubah. Pertentangan antara hak dan batil. Itu point dia. Itu kita kena faham. Kan? Faba'ath Allah wa kanat asnamuhum thalathah. Berhala mereka ini ada tiga yang utama. Sadan wa samudan wa haran.
Jadi mereka menyembah 3 berhala, iaitu Sadan, wa Samudan, wa Haran. Maka Allah mengutuskan kepada mereka akhahum, yakni saudara mereka daripada bangsa mereka sendiri, daripada kaum Ad itu sendiri, iaitulah Nabi Allah Hud alaihi salam, fada'ahum ilallah, maka Nabi Hud pun menyeru mereka kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman selepas menyebutkan berkenaan dengan kaum Nuh dan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Hud. Qala ya qaumi, berkatalah Nabi Hud alaihi salam, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata-mata, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkannya. Tidak ada sembahan selainnya yang kamu berhak untuk sembah, yang kamu berhak untuk kamu ibadahi. Afala tattaqun, apakah kamu tidak takut dengan apa yang ancaman yang aku berikan kepada kamu? Baik. Jadi itu berkenaan dengan kita kata apa? Antara ayat yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Nabi Hud AS. Baik, kita akan ana rasa cukup setakat ini untuk kita sambung pada perbahasan akan datang. Baik, kalau ada soalan, silakan kalau ada soalan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, 2 tajuk. Cubaan saya mencari risalah Ustaz mengenai sambutan hari jadi berkaitan dengan ajaran pagan. Gagal. Boleh ke Ustaz ulang siar di channel Telegram? Baik, insya-Allah ana akan cuba cari juga. Ana pun tak ingat kat mana ana letak. Ana akan cari balik kalau ada risalah yang ana tulis atau ana sentuh berkenaan dengan amalan menyambut birthday lah, hari jadi kan. Dia termasuk daripada ajaran paganisme. So itu banyaklah sebenarnya bukti-bukti yang kita boleh cari yang disentuh oleh ulama-ulama dan juga para pengkaji. So itu memang tak patut dimungkiri, dipantah lagi sebab hujah-hujah tu sangat kukuh. Memang dia berasal daripada ajaran paganisme. Baik, insya-Allah anda akan cuba cari. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terangkan tentang Bani Yas? Baik, wallahu taala alam, ana tak ingat tentang Bani Yas ni. Waktu ini ana tak ingat tentang Bani Yas ni. Tadi ana tak boleh nak ulas. Nanti kita akan sampai pada perbahasan ini, kita akan sentuh. Kalau kita sampai pada perbahasannya nanti, kalau ada, maka kita akan sentuh. Secara umumnya berkenaan dengan Bani Yas ni, kalau kita tengok dia adalah perbahasan yang berkenaan dengan Bani Yas ni, kalau tak salah dia yang ada sekarang lah, yang ada sekarang. Kalau kita tengok nasab mereka ni ada khilaf, ada khilaf di kalangan ulama nasab. Cuma kalau kita tengok mereka ni dari sudut sekarang ni, memang mereka antara yang kita kata di antara nasab yang paling banyak dekat UAE kalau tak salah Bani Yas ni, Banu Yas. Kalau kita tengok dia balik kepada Zaid bin Khalifah Al-Nahyan, Zaid Al-Awwal, balik pada Ali Maktum, dia pemerintahan Abu Dhabi atau Dubai sekarang ni kan. So kalau kita tengok memang itu dia punya nasab lah kan. So dia punya tu. Tapi kalau kita tengok dalam Bani Yas ni, kalau tak salah dia balik kepada Yas bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur, Bani Yas. So dia ada banyak kitab lah. Kalau kita tengok dalam Is'aful A'yan fi Ansabi Ahli Uman, kemudian kitab berkenaan dengan kabilah Bani Yas, dia ada satu kitab lagi, Awthaqul Ma'ayir fi Nasabi Bani Yas wal Manasir. So dikatakan dalam kitab-kitab tersebut, dikatakan Bani Yas ni kembali kepada suku Qudha'ah. Tetapi ada yang mempertikaikan. So kalau kita tengok balik, mereka ni dia balik pada kita kata balik pada
kalau kita tengok nasab Bani Yas ni, kejap anda check balik nasab Bani Yas ni, dia sama juga, dia apa, dia akan bertemu pada nasab Yas bin Amir kan. Kalau kita tengok Ali Nahyan Bani Yas, ialah kat UAE sekarang lah kan. Dia balik pada Hawazin, suku Hawazin. Maksudnya Bani Thaqif, maksudnya daripada Bani Thaqif. Kalau kita tengok dia punya nasab tu, Yas bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur. Dekat situ. Hawazin bin Mansur ni kita kena check balik lah. Dia pasal dia dah lewat kan. Pasal dia lewat ni agak susah. Tapi kalau kita tengok yang masyhur, memang dia balik pada apa? Kalau kita tengok kabilah-kabilah mereka pun banyaklah kabilah-kabilah yang kemudian. Tapi ala kulli hal, kita kata mereka macam mana kita nak tahu hubung kait mereka dengan Bani Ismail ni. So kita kena tengok pada sejauh mana nasab mereka tu sampai kepada Adnan. Itu je. Kadang-kadang ada yang macam sampai kepada Qahtan, sampai ada yang tak sampai melalui Adnan. So mereka tak boleh kita kata Bani Ismail, sebab kita katakan mereka tak sampai pada Adnan. So kalau kita nak tahu, maksudnya nasab dia sampai kepada Bani Adnan ataupun sampai kepada Bani Ismail lah. Sebab tu kalau macam Bani Hanifah tadi memang jelas. So memang mereka sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. So kalau kita nak macam Bani Yas tadi, kita tak boleh nak, anda tak mungkin anda kena refer balik macam mana kita nak sampaikan dia pada ni. Macam Hawazin tadi pun, adakah Hawazin bin Mansur, adakah Hawazin yang zaman Nabi tu atau Hawazin lain? Sebab Hawazin yang Bani Thaqif tu lain. So itu kita kena, sebab dia banyak ada mutasyabihat ataupun ada benda yang nama-nama tu yang sama lebih kurang. So memang ana ada jugalah beberapa sahabat yang memang dia daripada, ada sahabat-sahabat kita yang pernah belajar dekat Yayasan Taklim pun ada ditanya juga pasal nasab nasab satu keluarga lah, satu family ni dia tanya nasab tu. So ana kita bolehlah macam mana kita nak hubungkan dengan nasab yang awal, nasab Arab yang awal tu, maksudnya nasab yang ada zaman Nabi tu. Yang tu yang paling penting lah, maksudnya kita nak tahu dia sampai kat mana. So itu sebab dia banyak jugalah yang kita nak kena clarify dan nak kena bezakan. Macam Hawazin tadi dalam Bani Yas tadi, mereka katakan mereka sampai kepada Hawazin bin Mansur. Adakah Hawazin bin Mansur tu Hawazin yang sama macam Hawazin Bani Thaqif? Tak, sudah tentu tak sama. Sebab Hawazin tu berbeza dari sudut masa dan zaman dia. Cuma macam Bani Sa'ud tadi mudahlah, pasal kita dapat dah dia punya nasab tu sampai kepada Bani Hanifah, kemudian sampai Bani Bakar bin Wa'il. So daripada Bakar bin Wa'il tu kita boleh connect dengan Adnan. So dia akan sampai. So kalau kabilah macam yang kemudian ni, kita agak susah lah. Macam Banu Yas ni memang ana boleh bagi tahu tadilah macam tadi dia. Tapi nak tahu secara tepat tu, so kita kena tengok balik lah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada lagi soalan? Okey, tak ada soalan. Baik. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.